saya membawakan satu hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ataupun dikenali sebagai 50 hadis Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil islam tahiyyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha ibadah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini suka untuk saya membawakan satu hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ataupun dikenali sebagai 50 hadis Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya. Jadi insya-Allah hadis yang pada malam ni saya berkongsi hadis yang ke-18. Ya. Hadis yang ke-18 ataupun hadis yang sama juga direkodkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam 40 hadis Al-Imam An-Nawawi. Hadisnya berbunyi, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahih. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susulilah perbuatan dosa dengan amalan yang baik, nescaya amalan baik itu akan memadamkannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, sementara dalam setengah salinan disebut sebagai hasan sahih. Ya. Hadis ini diriwayatkan takhrijul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui riwayat Sufyan Ats-Tsauri daripada Habib bin Abi Thabit
daripada Maimun bin Abi Syabib daripada Abu Dhar, dan ia juga diriwayatkan daripada jalan Maimun daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Walau bagaimanapun Al-Imam Tirmizi meriwayatkan daripada gurunya Syekh Mahmud Ghailan bahawa hadis Abu Dhar lebih sahih daripada hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Maksudnya hadis ini datang daripada dua jalur yang berbeza. Daripada jalur Sayyidina Mu'adz bin Jabal satu jalur, kemudian jalan Abu Dhar satu jalur. Dan kebetulan daripada kedua-dua jalur itu, kedua-duanya bertemu di Maimun. Ya, Maimun juga meriwayatkan daripada Abu Dhar. Maimun juga meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal hadis yang sama. Cuma jalan yang melalui periwayatan Abu Dhar lebih sahih. Ya? Kerana Maimun, dikatakan Maimun tidak pernah berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal. Ya? Jadi hadis Maimun melalui jalan Mu'adz bin Jabal adalah hadisun mursal, hadis yang terpotong ataupun hadis yang tergantung kerana Maimun tidak berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal secara direct. Ya. Dan pada asalnya hadis ini mungkin sebahagian riwayat menyebutkan hadis yang dhaif, kemudian kerana sokongan periwayatan jalur yang banyak, maka hadis ini naik kepada martabat hasan li ghairihi. Ya. Walau bagaimanapun Al-Imam Tirmizi di sebahagian cetakan kitabnya mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Ya. Itu secara isnad ataupun secara sanad hadis ini. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Dhar dan juga Mu'adz bin Jabal. Kedua-duanya sahabat yang masyhur, sahabat yang besar di kalangan para sahabat. Abu Dhar, antara yang masyhur berkaitan dengan Abu Dhar adalah dikenali di kalangan Ashabus Suffah, di kalangan sahabat-sahabat Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang banyak tinggal di masjid ketika zaman Nabi SAW. Dan yang masyhur juga daripada Abu Dhar, sejarah Abu Dhar adalah perselisihan pandangan di antara Abu Dhar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya? Sehinggalah membawa kepada pengunduran Abu Dhar ke satu tempat berdekatan dengan Madinah di Rabazah, ya? Sehinggalah kewafatannya di situ. Ya? Dan yang berkaitan juga dengan peristiwa Abu Dhar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah arahan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan. Ya? Sayyidina Uthman ibn Affan yang mengarahkan Abu Dhar supaya pergi ke tempat yang lain daripada Madinah, supaya orang tidak bertanya kepada para sahabat tentang isu-isu yang berkaitan dan tidak menimbulkan perselisihan faham di kalangan orang lain. Dan kebetulan pula dengan bulan ini, kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah. Antara peristiwa yang besar berlaku dalam bulan Zulhijjah, selain daripada haji dan sebagainya, adalah peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Ya, Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh secara zalim oleh golongan-golongan yang kemudiannya disebut sebagai Al-Khawarij pada bulan Zulhijjah. Pada 12, lebih kurang 12 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Ya. Dan Mu'adz bin Jabal juga antara sahabat yang masyhur, antara sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW sebagai utusan mengajarkan Islam ke kabilah-kabilah Arab sekitar semenanjung tanah Arab, dan antaranya juga dia sampai ke Yaman dan sebagainya. Ya. Hadis ini menceritakan berkaitan dengan
dua perkara sebagaimana ayat yang lain tentang hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ya, Allah Ta'ala sebut, ittaqillaha haithuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Ya? Maka itu disebut sebagai hablum minallah. Dan juga ayat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha, yang dimaksudkan sebagai taubat, melakukan amal-amal soleh supaya amalan-amalan dosa kecil boleh dipadamkan dengan melakukan amalan-amalan baik. Dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, disebut sebagai hablum minan nas, pergaulan ataupun tali dengan manusia. Nabi SAW juga mengaitkan takwa ini dengan pelbagai perkara. Ya? Sebagaimana juga dari sudut banyak ayat Al-Quran, takwa itu adalah wasiat para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ya. Takwa ini adalah wasiat para nabi alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala akhuhum lutun ala tattaqun, qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Berkatalah Nabi Syu'aib, berkatalah Nabi Lut kepada kaumnya, ala tattaqun, kenapa kamu tidak takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu takwa adalah wasiat para Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Nabi SAW juga memberikan wasiat takwa kepada kita. Berterusan wasiat takwa itu, antaranya yang paling jelas adalah setiap kali Jumaat, kita di antara isi kandungan khutbah mesti membaca wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para jamaah. Dan kemudian juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam su'il ma aktsaru ma yudkhilan nasul jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, apakah amalan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya? Sebab tu at-taqwa min amalil qulub, takwa itu adalah perbuatan hati. Sebagaimana Nabi SAW sebut, at-taqwa hahuna, wa usyiru ila qalbi, takwa itu di sini. Ya, takwa itu di dalam. Ya, kemudian takwa itu melahirkan akhlak yang mulia. Ya. Sebab tu walau bagaimana seseorang itu melakonkan perbuatan-perbuatan baik, sampai satu masa kalau hatinya tidak baik, dia akan sentiasa bercanggah. Ya. Dia bercanggah di antara luar dan dalam. Ya. Kalau dalam baik, pasti luar akan baik. Ya? Tapi kalau dalam tak baik, sampai satu masa dia akan terselah juga. Ya? Ada sebahagian orang di hadapan orang dia boleh menunjukkan lakonan dengan baik. Ya? Tapi sampai satu masa dia akan terselah juga. Ya? Sebab tu kita dari sudut takwa itu, Nabi SAW sebut, haithuma kunt, kat mana sekalipun kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang-seorang dengan orang yang kita rapat, dengan orang yang kita tak kenal, sama saja perbuatan. Kita mungkin dengan orang tak kenal kita tunjuk baik, dengan orang yang kita kenal keluar segala perangai. Sebab tu nak mengetahui seseorang itu kena cari kawan dia. Ya? Jadi kawan yang tahu kita macam mana. Kan kita nak
nak kahwinkan orang ke, kan, nak kahwinkan anak kita ke macam mana ke, ataupun nak kahwinkan anak orang lain, kita jadi tukang kahwinkan orang ke. Nak kenal orang kena tengok kawan dia, ya. Dan kadang-kadang suasana dan pergaulan ini boleh merubah seseorang itu daripada satu akhlak yang mulia kepada akhlak yang berbeza, ya, kerana pergaulan dan kerana suasana, ya. Sebagaimana ada satu kisah yang masyhur yang disebut oleh Syekh Muhammad Imarah di Mesir. Dia menulis satu kitab, Ad-Din wa Siyasah, agama dan politik, dan dia menceritakan tentang seorang tokoh bernama Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak ini adalah antara min khariji Al-Azhar, daripada graduan Al-Azhar di peringkat PhD, ya, ijazah master PhD diambil di Azhar, ya. Jadi bukan senang, maksudnya di kalangan min sadat, di kalangan ulama-ulama yang besar satu masa dahulu, ya, lebih kurang dalam tahun awal 1990-an, ya, ataupun akhir 1980-an. Kemudian selepas dia selesai PhD di Al-Azhar, kemudian dia pergi ke Perancis. Bila dia pergi Perancis, dia bergaul dengan orang-orang sana, dan akhirnya tiba-tiba dia balik dan dia berubah segala pandangan dia, ya. Segala pandangan dia terutamanya berkaitan dengan isu liberalisme, berkaitan dengan isu sekularisme, ya, berkaitan dengan beberapa pandangan-pandangan Islam, berubah pandangan dia, ya. Kemudian dia menulis kitab yang bercanggah dengan beberapa pegangan-pegangan ijma' dan jumhur para ulama'. Akhirnya Al-Azhar menarik balik semua sijil yang diberikan kepada dia, daripada ijazah, master dan PhD, ya. Kemudian dia kembali kepada Perancis dan kekal berada di sana dan mengajarkan aliran-aliran yang songsang, ya, daripada izm-izm yang ada, ya. Masalah utama adalah kerana pergaulan, ya, tidak mampu mengekalkan prinsip dan pendirian kita walaupun ketika kita minoriti dan sebagainya. Begitu juga yang disebut oleh Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat dalam satu pengisian dia sebut tentang apabila dia pergi ke Amerika Syarikat, dan ketika dia keseorangan, dia tak tahu nak minta tolong siapa, sebab dia tak tahu nak beza di antara orang Islam dengan bukan Islam, ya. Paling-paling kurang ada tanda, sama ada kopiah ke, sama ada berjanggut sedikit. Akan tetapi kerana faktor Islamfobia yang sangat kuat melanda Amerika Syarikat, orang-orang Islam tak berani langsung untuk menunjukkan identiti mereka sendiri, ya. Walaupun dari sudut identiti sekalipun, apatah lagi amalan-amalan besar yang lain, ya. Sebab itulah takwa ini adalah disebut oleh Nabi SAW benda dalam. Kemudian benda dalam itu diserlahkan dengan al-amalul jawarih, ya, ataupun disebut sebagai husnul khuluq. Benda dalam bila baik, dia pasti akan tunjuk baik, ya. Dia pasti akan menghasilkan akhlak yang mulia, ya. Tak mungkin orang boleh berkekalan lama, ya, untuk berlakon, ya. Sebagaimana antara yang masyhur dari sudut sejarah ketika zaman penjajahan seperti Snak Haronje. Snak Haronje ni dia masuk Islam, berpura-pura masuk Islam dengan nama Abdul Ghafur, kemudian pergi melaksanakan haji. Dalam bulan haji dia pergi buat haji, kemudian dia bertalaki dengan ramai para ulama, menguasai bahasa Indonesia, bahasa Aceh dan bahasa Arab dengan baik, sangat baik, ya. Antaranya dia pernah cuba untuk belajar dengan
Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fatani, antara ulama tanah Melayu yang hebat, Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, murid kepada Tok Guru kepada Tok Kenali Abdul Rahman Limbong dan sebagainya. Tapi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Syekh Wan Ahmad sebagai kasyaf, dan dia tidak menerima Senak sebagai anak murid dia. Sebab Senak ni dia antara agenda dia adalah untuk menjatuhkan gerakan-gerakan perjuangan bangsa Aceh terutamanya. Jadi kalau dia dapat green light sebagai seorang anak murid daripada tokoh perjuangan anak Melayu ataupun tokoh perjuangan ulama Melayu seperti Syekh Wan Ahmad, maka orang akan lebih dengar cakap dia. Tapi dia balik juga sebagai seorang dikenali sebagai Haji Abdul Ghafur, kemudian dia berkahwin dengan anak kiai di sana dan dipanggil pula sebagai Kiai Haji Abdul Ghafur. Dia memecah belahkan perjuangan umat Islam di Aceh. Akhirnya Aceh jatuh sejatuh-jatuhnya dengan penjajahan Belanda. Kemudian dia balik ke Belanda dan menukar kembali nama dia, dan dia mati dalam keadaan nama dan Kristian agama asal dia. Walau bagaimanapun masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sedikit keinsafan pada dia. Maksudnya lepas waktu akhir-akhir hayat dia sedar berkaitan dengan agenda yang dia buat itu, dan dia meminta maaf dengan satu surat ditulis kepada rakyat Aceh. Dia meminta maaf atas apa yang dia buat, agenda yang dia pernah buat. Tapi kekal mati dalam keadaan kekufuran. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala yang lebih tahu. Sebab tu takwa ini juga dikaitkan dengan ilmu. Takwa kena dikaitkan dengan ilmu. Kalau kita lihat sejarah pembunuhan Saidina Uthman ibn Affan, sebagai sedikit perkongsian sejarah pembunuhan Saidina Uthman ibn Affan. Saidina Uthman ibn Affan ditentang oleh golongan-golongan yang melampau, disebut sebagai golongan Al-Bughah, golongan yang melampau. Majoriti di kalangan mereka orang-orang yang muda, majoriti di kalangan mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Apabila tanah asal mereka dijajah oleh Islam ataupun dibuka oleh Islam, tidak sempat belajar agama dan sebagainya, terus menjadi tentera kerajaan Islam. Lepas tu perang tak habis-habis, buka sana buka sini, tak sempat belajar, ataupun tak sempat mendalami agama dengan benar. Akhirnya kerana beberapa fitnah dan juga tomahan-tomahan orang kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang melampau ini percaya kepada perkara tersebut. Apabila mereka mengatakan Saidina Uthman ni sekian, Saidina Uthman ni sekian, Saidina Uthman ni tak ikut hukum Allah, antara yang tuduhan yang jahat mereka kata pada Saidina Uthman ni tak ikut Al-Quran, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Betapa melampaunya orang sampai sanggup mengatakan sahabat yang diturunkan pada mereka Al-Quran, mereka tidak berhukum dengan Al-Quran. Sebab tu pada tahun tersebut, pada tahun 35 Hijrah tersebut, ketika majoriti orang pergi melakukan haji, sebahagian mereka ini melencong daripada perjalanan asal, menyamar sebagai orang nak pergi haji, kemudian melencong pergi ke Madinah, dan akhirnya mengepung Saidina Uthman ibn Affan dan Madinah. Kepung Madinah. Ketika itu disebutkan dalam riwayat, di Madinah tidak lebih daripada 700 orang sahabat dan anak-anak sahabat. Maksudnya tak ramai orang, majoriti pergi buat haji. Dan kebanyakan tentera-tentera Islam berada di Al-Amsar, di banyak negara-negara umat Islam lain. Ada sebahagian mereka di Kufah, ada sebahagian mereka di Mesir, ada sebahagian di Syam, ada sebahagian di Yaman dan sebagainya. Jadi di Madinah, ibu negara ketika itu tidak ramai orang.
Jadi bila mereka mengepung Saidina Uthman ibn Affan pada peringkat awal ataupun sebelum daripada pengepungan tahun tersebut, mereka berdebat dengan Saidina Uthman. Saidina Uthman menjawab segala tuduhan, kan? Dan majoriti di kalangan mereka bertaubat. Akan tetapi bila mereka pergi ke tempat jauh, kan, pergi ke tempat-tempat fitnah, mereka terpengaruh balik, kan? Sebab tu kita ni bila dah Allah Ta'ala berikan hidayah untuk berubah, jangan bergaul balik, kan? Jangan kembali balik sebagaimana hadis ketika zaman Bani Israel, berkaitan dengan orang yang membunuh 99 orang, kan? Apabila ditanya sampai dia bunuh 100 orang dan ditanya kepada orang yang pada ulama yang betul, ulama tersebut kata keluar, kan? Jangan bergaul balik, kan? Ramai orang dia nak berubah, tetapi akhir sekali dia kembali balik, kan? Kerana pergaulan lama balik, kan? Sama ada dari sudut maksiat agama maupun maksiat ataupun jenayah-jenayah sosial yang lain, kan? Maksiat agama maksudnya nak berubah daripada berjudi ke, kan, minum arak ke, rasuah ke dan sebagainya, nak berubah daripada kemungkaran-kemungkaran agama, tapi bila kembali balik, buat balik, kan? Ataupun jenayah-jenayah sosial, kan, kita isap dadah ke, kan, dan sebagainya, benda-benda yang melibatkan jenayah-jenayah sosial, tapi bergaul balik, akhirnya kembali balik, kan? Kembali balik kepada kemungkaran asal, kan? Sebab tu orang-orang yang melampau pada zaman Saidina Uthman, apabila mereka bertaubat, kemudian mereka berjumpa balik dengan kumpulan yang sama balik, kan? Akhirnya mereka terpengaruh balik dengan tuhmahan dan dakwaan-dakwaan fitnah tersebut, dan mereka jadi melampau balik, kan? Akhirnya pada tahun 35 Hijrah tersebut, pada bulan Zulqaidah, mereka mula bergerak keluar daripada tempat masing-masing, akhirnya masuk akhir Zulqaidah, sehinggalah sampai haji, orang haji mereka mengepung Saidina Uthman, dan ketika orang selesai haji, kan, golongan-golongan yang melampau ini, mereka melampau dalam membunuh Saidina Uthman, kan? Dan Nabi SAW menyebut, kan, kepada Saidina Uthman ibn Affan dalam satu perkongsian baginda alaihi salatu wassalam, ya, Nabi sebut, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, ya, Abdullah ibn Umar dia diriwayatkan hadis ini. Nabi sebut, Abdullah ibn Umar sebut, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqala yuqtalu yawma idzin rajulun al-muqanna'u mazluman, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gitu. Nabi kata akan dibunuh, Nabi tengah cakap-cakap, masuk seorang lelaki, dalam masjid, masuk seorang lelaki dalam keadaan tertutup wajah dia, ataupun tertutup separuh wajah dia, ya. Mungkin dia pakai syal ataupun pakai serban, ya, jadi tak berapa nampak, ya, ataupun dia baru lepas ambil air semayang, jadi dicabut serban dia ataupun kain kepala tersebut, disarungkan sahaja. Jadi dia masuk, dan Nabi SAW menyebut akan terbunuh lelaki ini, ya, Nabi tunjuk akan terbunuh lelaki ini satu hari nanti dalam keadaan akan terbunuh lelaki yang menundukkan kepala ini satu hari nanti dalam keadaan zalim, dalam keadaan dizalimi, ya. Maka Abdullah ibn Umar melihat lelaki tersebut, fahuwa Uthman ibn Affan. Maka Abdullah ibn Umar tengok lelaki tersebut, dia kata, oh, itulah Sayyidina Uthman ibn Affan, ya. Dalam satu hadis yang lain juga, Nabi SAW masuk ke satu perkebunan, duduk dalam kemah, dan Nabi SAW menyuruh Abu Musa al-Ash'ari
untuk menjaga pintu, tidak membenarkan orang lain masuk. Tiba-tiba faja'a rajulun, datang seorang lelaki minta izin nak masuk. Minta dengan Abu Musa al-Asy'ari, aku nak masuk jumpa Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebut, a'dhillahu wa basyirhu bil jannah. Nabi kata, berikan dia masuk dan berikan khabar gembira dia akan masuk syurga. Maka Abu Musa al-Asy'ari kata, fahuwa Abu Bakrin as-Siddiq. Dan lelaki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar masuk. Masuk pula, minta izin pula orang kedua. Nabi sebut lagi, a'dhillahu wa basyirhu bil jannah. Beri dia masuk dan khabarkan khabar gembira dia akan masuk syurga. Maka Abu Musa al-Asy'ari kata, fahuwa Umar bin al-Khattab. Yang kedua pula Sayyidina Umar minta masuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua-dua dapat masuk, dua-dua diberikan khabar masuk syurga. Tiba-tiba datang pula lelaki yang ketiga. Dia minta izin untuk masuk. Kemudian Nabi SAW fasakata hani'atan. Dalam hadis tersebut, maka Nabi diam sejenak. Kemudian Nabi sebut, a'dhillahu wa basyirhu bil jannati ala balwa satusibuhu. Nabi kata, bagi dia masuk dan bagi dia khabar gembira, dia akan masuk syurga atas musibah berat yang dia akan terima. Fa'idha Uthman ibn Affan. Ternyata bahawa yang masuk itu adalah Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi beberapa hadis yang menyebut, antara yang paling awal daripada hadis itu, Nabi sebut tentang Nabi berdiri di atas satu bukit Uhud. Kemudian bukit Uhud bergegar. Maka Nabi pijak bukit Uhud dengan tapak kaki dia. Nabi kata, uthbut Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Nabi sebut, diam wahai Uhud, bertenang wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Ternyata Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman atas bukit. Jadi pada peringkat awal, di kalangan sahabat, apabila Nabi sebut nak mati syahid, mungkin mereka anggap mati dalam perang, mati dalam jihad, dalam peperangan, lawan dengan orang-orang kufar, mati dibunuh oleh orang-orang kufar, mati syahid. Kebanyakannya anggap macam tu. Sayyidina Umar, dia kata orang mati syahid, mati perang. Sayyidina Uthman kata mati syahid, mati perang. Tapi bila disusuli dengan hadis-hadis yang banyak lain, antaranya hadis Sayyidina Uthman akan dibunuh, Nabi sebut pula mazluman, akan dibunuh secara zalim. Maksudnya dia ketika mana dia dikepung, dia tidak melawan. Ketika mana disuruh letak jawatan, dia tidak letak jawatan. Ketika dikepung, dia tidak diberi makan, dia tidak diberi minum, dia berpuasa selama beberapa hari ketika dia dikepung. Sayyidina Uthman ibn Affan, berat. Sayyidina Umar, dia dibunuh juga, tapi dia dibunuh, Abu Lu'lu'ah al-Majusi tikam dia, lebih kurang sehari dua hari dia meninggal. Jadi dia tak mati dalam keadaan, ataupun dia tak mati syahid dalam keadaan yang berat. Sayyidina Uthman dikepung beberapa hari, ada yang disebut sehingga sebulan dikepung. Maksudnya kalau orang tak bagi makan, ataupun bagi makan yang sedikit sangat, ada sahabat-sahabat yang berusaha panjat bumbung rumah bagi makan pada Sayyidina Uthman. Ada isteri Nabi SAW datang untuk menyampaikan makanan, akan tetapi diganggu oleh orang-orang yang melampau. Sayyidina Uthman suruh balik. Jadi pada hari, dan kebetulan pada hari terakhir, maksudnya esok Sayyidina Uthman nak dibunuh, malam tu dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Hari-hari, setiap hari dia berpuasa, tapi hari tersebut dia tidur, dia mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam mimpi itu ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lalu Nabi SAW, antara yang masyhur
dalam hadis itu menyebut, Nabi sebut pada Sayyidina Uthman, ghadan tuftir indana, ataupun ghadan satuftir indana. Nabi sebut pada Sayyidina Uthman, esok kamu buka dengan kami, dan esok kamu buka puasa dengan kami. Jadi bila bangun tu, dia bersahur, dia tahu dah, esok kira dia dah tak ada. Sebab tu dia sebut kepada para sahabat, anak-anak sahabat, orang-orang Islam yang masih taat kepada dia, balik. Jangan ada siapa yang terlibat dengan darah dia. Itu antara yang disebut oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan esoknya orang dah tak tahu nak buat apa. Sayyidina Uthman berkeras macam tu, ketika mana dia sedang baca Al-Quran, orang tikam dia. Ni orang-orang yang Nabi sebut beberapa sifat mereka. Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkong mereka. Al-Quran itu tidak sampai pada hati mereka. Dan Nabi juga sebut tentang la yujawizu salatakum wa salatihim. Tak akan mampu kamu samakan solat mereka dengan solat kamu. Ahli ibadah, solatnya hebat, puasanya hebat, akan tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam banyak riwayat, sebahagian para ulama tidak membincangkan peristiwa tersebut secara detail, kerana menyangka berkaitan dengan perkara tersebut adalah fitnah yang melanda para sahabat, sehinggalah sampai kepada perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan dan sebagainya, sampailah kepada pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sebab tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nak dikaitkan dengan golongan-golongan itu adalah takwa itu, agama itu mestilah dengan ilmu. Dia tak boleh kita semangat semata-mata. Golongan-golongan ini ketika mana mereka tidak terima majlis tahkim di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mereka kata kepada Sayyidina Ali, inil hukmu illa lillah, hukum semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhukum dengan rijal, tidak boleh berhukum dengan orang. Orang tak boleh keluar hukum, dia kata. Maka Sayyidina Ali, dalam satu peristiwa, Sayyidina Ali panggil orang-orang berkumpul dalam masjid. Sayyidina Ali kata, siapa-siapa yang nak masuk masjid kena bawa Quran, pegang Quran. Siapa tak bawa Quran tak boleh masuk masjid. Golongan-golongan Al-Khawarij ni datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, pegang Quran masing-masing. Mana yang ada Quran, dia pegang Quran. Maka Sayyidina Ali letak Quran, disebut sebagai mushaful imam, mushaf yang utama. Mushaf yang utama. Sayyidina Ali pegang mushaf. Sayyidina Ali kata, ya mushaf hadithin nas, ya mushaf intik bina, wahai mushaf berbicaralah, wahai Quran berhukumlah ke atas kami. Dan golongan-golongan Khawarij yang pada asal mereka sebut tidak ada hukum melainkan hukum Allah, tidak Allah sahaja yang boleh berhukum dan sebagainya, dia kata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia kata, ya Amirul Mukminin, innaha midadun fi waraq, sesungguhnya ini adalah kertas mata-mata. Dia kata pula Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ni kertas je, mushaf ni kertas, kitalah yang berhukum. Jadi dari sudut logik mereka dengan agama, bercanggah mereka sendiri. Ketika satu sudut mereka kata berhukum dengan Quran, Al-Quran diturunkan kepada sahabat yang paling faham Al-Quran, berhukum, mereka tidak terima hukuman tersebut. Sebab tu kalau dengan ilmu yang betul, insya-Allah Islam itu tidak akan melampau.
Sebab tu Nabi SAW menyebut tentang iyyakum wal ghulu fid din. Iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hatilah kamu dengan melampau dalam agama. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Sesungguhnya golongan sebelum kamu mereka melampau kerana mereka melampau dalam beragama. Orang-orang Yahudi Bani Israel mereka melampau. Apabila Allah Ta'ala suruh sekian, mereka pusing arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang Nasrani, apabila Allah Ta'ala kata dia Tuhan yang satu, mereka melampau dengan mengatakan Tuhan itu tiga. Melampau dalam beragama, bercanggah dengan ajaran para Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab tu kalau kita tengok zaman fitnah Sayyidina Uthman, dan Nabi SAW mengatakan, Nabi sebut tentang aulat ta'ifataini bilhaq. Nabi sebut Sayyidina Ali itu adalah lebih dekat pada kebenaran. Berdasarkan hadis daripada Ammar bin Yasir, taqtuluka fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh golongan yang melampau. Maka daripada hadis itu, para ulama mengatakan di antara dua kumpulan itu Sayyidina Ali lebih betul. Tapi bukan bermaksud Sayyidina Muawiyah itu salah 100%. Dari sudut beradab kita dengan para sahabat, kita tidak mengatakan bahawa sahabat-sahabat itu bersalah. Masuk waktu tuan-tuan? Ke bunyi apa tu? Ada 5 minit lagi? Okey. Sikit lagi tuan-tuan. Dan yang paling tepat di kalangan para sahabat, yang paling betul di kalangan para sahabat adalah al-mu'tazilina minas sahabah. Golongan para sahabat yang tidak terlibat langsung dengan fitnah tersebut. Majoriti sahabat tidak terlibat dengan fitnah. Yang terlibat dengan fitnah disebut dalam sebahagian riwayat tidak lebih daripada 100 orang sahabat. Ada yang mengatakan tidak lebih daripada 70 sahabat. Ada yang mengatakan tidak lebih daripada 40 sahabat. Jadi kalau dikira pun yang terkenal Sayyidina Ali, yang ikut dia Sayyidina Ammar bin Yasir, anak dia Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Uthman bin Hunayf, ada berapa orang lagi. Di kalangan Muawiyah bin Abi Sufyan ada Amr bin Al-As, ada anak Amr bin Al-As, siapa lagi saya tak ingat. Sikit sangat sahabat yang terlibat dalam fitnah. Kebanyakan sahabat sedar perkara tersebut dan tidak terlibat dalam fitnah. Muhammad bin Maslamah tidak terlibat. Abu Musa Al-Ash'ari tidak terlibat. Abdullah bin Umar tak terlibat. Abdullah bin Abbas tak terlibat. Abu Dhar tak terlibat. Abu Hurairah tak terlibat. Majoriti sahabat tidak terlibat. Sebab tu yang terlibat kebanyakannya orang-orang baru, orang-orang yang melampau. Sama ada dari sudut di sebelah Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya banyak kongsi pula berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Kebetulan masih lagi kita dalam bulan Zulhijjah. Selain daripada haji, adalah berkaitan dengan kewafatan Sayyidina Uthman ibn Affan. Sebab tu banyak para ulama yang menyebut berkaitan dengan golongan-golongan yang melampau kepada para sahabat. Kalau mereka melampau kepada sahabat, mereka sedangkan Al-Quran turun dan Allah Ta'ala redha pada mereka, dan tidak ada ayat yang turun membatalkan ayat-ayat itu. Tidak ada hadis yang datang kemudian, sebab Nabi dah tak ada, membatalkan hadis-hadis kelebihan sahabat. Maka sahabat confirm masuk syurga. Tiba-tiba kamu bunuh sahabat, kamu lawan sahabat, kamu nak masuk syurga yang mana? Jadi para ulama mengatakan kepada golongan-golongan yang melampau ni, dalam sejarah seperti Malik Al-Ashtar An-Nakhai, Hurkus bin Zuhair, ataupun orang-orang yang meriwayatkan cerita berkaitan dengan mereka seperti Abu Mikhnaf, Ibnu Ishaq dan sebagainya.
Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menyebut tentang bertakwa di mana-mana sahaja kita berada, ya, dengan ilmu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana sahaja kita berada. Kemudian segala dosa kita susuli dengan amal soleh dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian orang-orang yang melampau di zaman itu, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Khawarij dan juga Bughah, para ulama khilaf adakah mereka kafir atau tidak. Majoriti mengatakan mereka tidak kafir, mereka tidak murtad daripada agama, tetapi mereka termasuk kalangan yang fasik, ya, kalangan yang melampau dalam agama, ya. Seperti Abdul Rahman ibn Muljam, ya, yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, seperti Amru bin Bakr at-Tamimi, Barkut Tamimi, 3 orang ni, seorang bunuh Sayyidina Ali, seorang bunuh Amru bin al-As, seorang cuba bunuh Amru bin al-As, seorang lagi cuba bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan disebut mereka bukan golongan yang murtad daripada agama tapi melampau dalam agama. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Sama ada kita berusaha berakhlak dengan akhlak yang mulia, atau kita sentiasa bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia, dan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita dapat saham daripada mereka ataupun qudwah daripada mereka. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian daripada hadis ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat muhasabah dan peringatan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.